اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ke-13 daripada atas. Muka surat 3, baris ke-13 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan agama itu ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan dia akan segala hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihantar bagi segala hamba-Nya, hamba Allah yang mukallaf. Dihantar atas lidah Rasulnya. Atas lidah Rasulnya. Perhimpunan segala hukum ni yang membawakan mereka itu, yang membawa oleh segala perhimpunan hukum ni kepada kebajikan, kepada kebaikan yang kekal. Kebajikan, kebaikan yang kekal, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Kekal di sini hak kebajikan di hari akhirat, kebajikan yang kekal abadi pada hari akhirat. Dan agama itu, apa makna agama? Apa takrifan agama? Agama ni ibarat satu tuturan, satu cakapan daripada perkataan agama ni ibarat daripada perhimpunan segala hukum-hukum. Itu agama. Agama ni ibarat tuturan, percakapan. Sebut kata agama, apa agama ni? Kita cakap apa sebenarnya? Kita duk cakap apa? Kita duk bicara bab apa kalau sebut kata agama? Agama ni pembicaraannya, tuturannya, kiraannya daripada perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum. Perhimpunan segala hukum ni, hukum hak mana ni? Yang dihantar akan dia, akan segala hukum oleh Allah Ta'ala. Sebab perhimpunan segala hukum, hukum ni asalnya bahasa Arab lah hukum ni. Kalau kita gak hukum ni adalah keputusan ketetapan. Yang mana hukum keputusan ketetapan ni ada hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hukum yang diputuskan oleh persepakatan manusia. Ada hukum yang diputuskan mengikut pemikiran akal. Ada hukum yang diputuskan mengikut kebiasaan. Hukum belaka tu. Tapi agama ni hukum hak Tuhan tahu, hukum syarak lah. Hukum ni ketetapan syarak, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkeluar hukum manusia.
Terkeluar hukum manusia. Hak keputusan persepakatan manusia. Yang mana terkadang hak hukum yang dihantar oleh Allahnya tak boleh. Haram. Tapi terkadang hukum manusia ni tak apa. Contohlah kita kata riba. Hukum ketetapan daripada Allah, kita maklum haram. Riba ni bukan hanya diharamkan, bahkan Allah Ta'ala isytihar perang kepada orang yang beramal dengan amalan riba. Tapi nisbah hukuman undang-undang manusianya tak apa. Sebab apa? Sebab pakat beri itu dengan suka hati. Maknanya orang yang berhutang pun terimalah, bayar lebih pun lebihlah. Bukan orang paksa pun. Awak wajib kena berhutang. Awak tak berhutang, saya hukum awak. Saya takat awak. Tak. Bahkan kita yang gimohong. Kita yang girayu. Kita yang girayu nak minta pinjam tu. Pinjam sini dia kena bayar lebih. Okeylah, tak apalah. 4 tahun dah. Mari tebal minta. Maknanya suka tu kan, suka sama suka tu. Kalau kira hukum manusia, okeylah. Tapi hukum Allah haram. Ini hak bab perhimpunan hukum yang datang daripada Allah. Walaupun kadang-kadang ketetapan Allah tu walau rupa yang keji sekalipun, itu dipanggil agama keji sekalipun. Tapi kalau perhimpunan hukum tu daripada Allah, itu agama. Walaupun keji sekalipun. Mana keji? Sujud. Tak keji sujud. Apa tak? Sujud. Tinggi punggung daripada kepala. Kepala ni mulia. Siapa tanya sujud? Tinggi punggung daripada kepala. Dia letak pula dahi. Juzuk anggota muka yang paling mulia di atas tempat orang duk pijak. Akan tempat orang pijak bubuh dahi kepala kita. Nampak rupa tak comel? Tak? Itu hukum yang dihantar oleh Allah. Itu agama. Itu contoh nak cerita. Jadi kita ni dimulakan dengan tajuk utama sekali, agama. Apa agama? Kita ni nak membicarakan bab iman, bab akidah. Imam akidah ni satu juzuk daripada agama. Tapi juzuk tak juzuk, bahagian tak bahagian pun kedudukannya adalah tapak agama usuluddin. Tapak agama usuluddin. Walaupun kata imam ni satu juzuk, tapi juzuk sebagai tapak. Tapak. Tapi kalau ada tapak saja, tak ada dengan tiang, tak ada dengan ranting, tak sempurna juga agama. Tidak memada hanya tapak saja. Tapi sebelum nak cerita bab agama yang lain, umpama tiang ke, cabang-cabang agama ke, kok mana pun dia kena ada tapak terlebih dahulu. Jadi pembicaraan dalam kitab Faridatul Faraid adalah pergi kepada pembicaraan iman. Tapi comel susunan kitab ni, sebelum nak cerita sebahagian daripada bahagian agama iman, apa agama dulu? Sebab kita nak berjaya dunia akhirat, kita wajib kena beragama. Kita wajib beragama. Kita kena ikut jalan agama. Barulah selamat kita dunia dan hari akhirat. Jadi agama ni apa? Agama ni bukan hanya uniform. Agama ni bukan hanya kita ubah penampilan saja. Tapi hak uniform ni pun perintah Allah Subhanahu wa taala juga, dengan tutup aurahnya, dengan pakaian yang selayaknya. Tu sebahagian daripada cabang agama. Tapi bukan hanya uniform sahaja. Zahirnya tutup aurahnya molek. Tapi setakat tu sahaja. Apa dia agama tak tahu. Tapi nampak uniform agama dah. Nampak uniform agama.
Tapi agamanya apa? Kita nak biar kita kenal dulu. Agama ni apa? Yang kita kata kita nak beragama, nak hidup atas jalan agama, nak bawa keluarga kita atas jalanan agama. Kita nak bina agama dalam masyarakat contohnya. Kita nak bina agama dalam negara contohnya. Kita kena tahulah apa dia agama. Apa dia agama. Didatangkan takrifan agama, kemudian didatangkan pula pembahagian dalam agama. Sebelum tu, lepas cerita bab agama, didatangkan pula apakah tanda orang yang beragama. Ni hak molek. Tanda orang beragama sebenarnya hak mana? Bukan hak mengaku. Hak mengaku ni mengaku belaka. Terpecahnya ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 73 golongan, semuanya mengaku agama yang sebenar belaka. Yang sebenar hanya satu. 72 tidak sebenar, tempatnya neraka. Tapi masing-masing mengaku beragama yang sebenar. Jadi, dan kita ni akan datangkan apakah tandaan orang yang beragama. Tapi nak kena faham dulu agama ni apa sebenarnya agama ni. Lepas tu di belakang kitab dia akan datangkan pula pelihara agama. Pelihara agama. Pelihara Islam, pelihara iman jangan terbatal, pelihara ihsan dengan bahawa jangan kita tinggalkan kewajipan, jangan kita sesekali melakukan perkara yang dilarang. Itu pelihara ihsan. Dia ada di belakang kitab. Ini susunan yang ada dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi yang pertamanya apa dia agama? Agama ni ibarah ataupun kita panggil satu tuturan, satu cakapan daripada perhimpunan segala hukum. Hukum mana ni? Yang dihantar akan hukum oleh Allah. Hukum yang dihantar oleh Allah. Yang kita panggil juga hukum Allah. Apa mana hukum Allah? Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan wajib ke, sunat ke, haram ke. Ini agama. Perhimpunan hukum yang dihantar akan hukum oleh Allah. Tadilah ada hukum ni ketetapan keputusan. Ada hukum ketetapan keputusan berpandukan kepada pemikiran akal, itu hukum akal. Ada hukum yang keputusan yang kita ambil berdasarkan kepada hak berlaku kebiasaan yang kita panggil hukum adat. Itu hukum adat, hukum yang kita ambil berdasarkan kepada hak kebiasaan. Kebiasaannya macam mana? Kebiasaannya kalau makan jadi kenyang. Itu kebiasaan. Makan jadi kenyang ni, makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang tidak. Dah sahih kenyang, makan banyak. Nambah je, sahih kenyang. Maka makan banyak tu, kita putus nilai kod adat. Apabila makan banyak, mesti sokmo-sokmonya akan kenyang. Dipanggil wajib kenyang. Wajib apa? Wajib adat. Ambil mana hukum wajib-wajib tu? Ambil daripada hukum adat. Kan nasi tak boleh bekas kan Allah mengenyangkan. Itu hukum Allah. Itu hukum syarak. Hak pegangan yang melakukan segala-gala adalah perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali, itu hukum syarak. Hukum adatnya makan banyak sahih kenyang, mesti kenyang. Mesti ni bahasa Arab panggil wajib. Maka wajib pada adat makan banyak kenyang. Mesti ni confirm mesti. Nah. Mesti kod mana ni? Kod adat. Dan mesti kod adat ni boleh tak kalau terkadang berlaku sebaliknya. Hukum adat terkadang berlaku sebaliknya. Apa ni? Mencari adat, menyalahi adat, luar biasa. Ada? Bukan tak ada. Dia kata makan banyak wajib kenyang, hukum adat, wajib adat. Dah semestinya gitu, hukum adat boleh menyalahi. Mana? Makan banyak, pas pinggang-pinggang. Tuang, tinggal kulit, tinggal tulang. Apa tu? Luar biasa. Penyakit pelik. Pelik tu. Pelik, luar biasa, mencari adat. Sebab apa pelik? Pelik lah makan banyak, siapa ke tinggal kulit, tinggal tulang.
Luar biasalah sebab biasanya dah makan banyak segar. Itu hukum adat. Dia boleh berlaku sebaliknya. Hukum adat dia boleh berlaku sebaliknya. Kita dipanggil menyalahi adat. Hak tu keputusan adat, keputusan kebiasaan. Hak berlaku sentiasa. Hak ni tak ni bukan nak cerita hukum adat, bukan nak cerita hukum akal. Nak cerita agama adalah hukum-hukum yang dihantar oleh Allah. Ni agama. Hukum-hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana hukumnya? Hukum 5 hukum tu lah. Wajibnya, haram, sunat, makruh, harus tu. Dia panggil hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah. Hukum yang diberati atas kita, orang mukallaf. Diberati secara putus pada buat wajib. Diberati secara ringan pada buat sunat. Diberati pada mesti tinggal putus haram. Diberati supaya tinggal, tapi mesti tinggal, tapi tinggal pun tak mau tinggal pun tak apalah, makruh dipanggil. Dah harus diberati apa? Dipanggil taklif lah. Hak lain diberati belaka, harus pun panggil hukum taklifiyah jugalah. Kalau diberati sungguhnya pada buat, pada tinggal, dipanggil hukum taklifiyah. Hak diberati atas orang mukallaf ni, kena buat, kena tinggal. Mesti buat, mesti tinggal. Cuma kena buat, kena tinggal ni ada hak putus, ada hak longgar. Hak putus wajib, putus pada buat. Hak pada tinggalnya haram. Kalau pada buatnya, kalau diberati hak ingat sunat, kena buat tu. Tapi malah kau namu tu sunat, tu hak ingat. Kalau wajib kok mana pun tak ada, mu kena buat. Berasa dok gerok tak ada, kena buat. Tu hak wajib. Tapi kalau harus, tak ada berarti apa, tidak diberati pada buat, tidak diberati pada tinggal, dipanggil hukum taklifiyah jugalah. Dia taklif lah, tengok lain berarti hasil terpakai sekali lah. Dia panggil hukum taklifiyah. Hak 5 tu, itu perhimpunan hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Kita panggil sunat. Bahalah bukan sunat. Sunnatun asalnya. Sunnatun. Kita jadi kod Melayu sunat, tak ada tasydid. Maka kelirulah kitanya. Sunnatun dengan sunat ni hak mana? Tula je. Tula kat mana? Sunat tu terjemah Melayu. Sunnatun tu bahasa Arab. Sunnatun hak istilah fiqh ni lah. Hak sunnah dengan makna tariqah, itu lain pula. Sunnah dengan makna tariqah, perjalanan. Sunnatullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnatullah ni hak perjalanan, hak biasa-biasa Tuhan buat balas tu lah. Hak sunnah Nabi, hak perjalanan hak Nabi bawa ni, ada hak wajib, ada hak sunat. Ni kalau nak kira sunnah bab perjalanan, kita belajar ni sunnah lah ni. Ini sunnah yang wajib. Kalau sunnah dengan mana tariqah perjalanan. Jadi tukar. Mana sunnah, mana sunat. Jadi sunat kok Melayu jadi sunat. Dia dah wajibun, sunnatun, mubahun, haramun, makruhun. Kalau wajibun Arab, Melayu jadi wajib, sama. Haramun Arab, Melayu jadi haram, sama. Makruhun Arab, Melayu jadi makruh, samalah. Sunnatun Melayu jadi sunat, jadi hilang tasydid. Tadi mula tanya sunat dengan sunnatun ni mana? Jadi keliru jadinya. Hak kita tak biasa dengarnya mubahun. Tidak biasa dengar. Dia terbiasa dengar harus dia. Harus. Mubah. Dia dengar tu dah. Mubahun. Cuma hak kita keliru biasanya sunnatun
hak kita panggil sunat tu hak tulis je. Itu hukum taklifiyah, perhimpunan hukum yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dihantar oleh Allah ni bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Hukum ni kena ke atas hamba yang mukallaf. Mukallaf ni aqil dan baligh. Hukum hakam ni kena kepada dihantar atas bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Hak berakal serta siapa umur. Yang mana hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum hakam tidak kena kepada diri perkara. Zat perkara tak kena hukum hakam. Perkara tak ada hukum hakam. Hukum hakam ni kena kepada perbuatan mukallaf. Contoh kalau kau tanya, TV apa hukum? Tak ada hukum. Sebab hukum ni kena atas perbuatan mukallaf. Kena kepada perbuatan mukallaf. Hukum Allah tak kena kepada diri perkara. Diri perkara tak ada hukum. Apa hukum TV? Tak ada hukum. Tak ada hukum kat mananya? Benda ni boleh pahala ke berdosa ke? Itu perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan mukallaf. Apa perbuatan? Pergi tengok, pergi dengar. Itu barulah kena hukum. Boleh pahala, wajib ke, sunat ke, haruh ke, haram ke, makruh ke, baru boleh tanya hukum. Adapun benda tak ada hukum. Benda tak ada hukum, tak ada salah apa pun, benda tak ada hukum. TV tak ada hukum lah. Tengok tu baru ada hukum. Tengok tu dia panggil perbuatan kita. Maka hukum Allah kena kepada perbuatan kita, bukan kena kepada diri perkara. Benda tak ada apa-apa pun benda tu. Tapi kalau ada kematian, benda tu ditutup. Apa? Kalau ada kematian, jadi benda tu TV tu orang tutup. Tutup dengan kain. Apa? Lemah kawan tu. Kalau ada ni kalau ada apa tu hok tu panggil sound apa tu? Kan dulu kan orang jenis beli apa ni hok besar tu radio tu lah. Tapi bukan radio kecil kita duduk bibik tu ni. Radio besar tapi tu ada tu. Apa ke? Sound apa tu? Speaker. Kan dulu kan. Soho kan. TV tengah. Tu. Dung tu balik ah. Tu kena tutup kau. Tutup kau. Nak kata kena tutup barang elektrik, peti sejuk nak tutup kau. Tu je tutup. Dah benda tu tak molek. Benda tu tak ada benda molek tak molek. Tak ada kata molek, tak ada kata tak molek. Molek tak molek ni balik pada hukum agama. Hukum agama tak kena pada barang tu. Maka tak timbul molek tak molek. Molek tak molek ni timbul daripada perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ni molek ke tak? Perbuatan mukallaf tu timbul tengok, timbul dengar. Benda tak ada hukum. Ada hukum TV ni. Hukum agama bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Kemudian hukum agama dihantar ni atas lidah Rasulnya. Melalui lidah Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum hakam ni dihantar oleh Allah atas lidah Rasul. Rasul menjadi utusan pesuruh Allah untuk menyampaikan hukum hakam agama. Atas lidah Rasul ni pada ghalib lah. Pada ghalib, pada kebanyakan Nabi yang beritahu, Nabi yang nyatakan. Ghalib dia gitulah. Tapi hak Rasul ni bukan hanya percakapan sahaja, perbuatan pun sama. Maknanya kata agama dihantar oleh Allah bagi segala hamba yang mukallaf
atas lidah Rasul ni, mana Rasul yang beritahu. Hak ni Allah perintah, hak ni Allah larang contohnya. Melalui percakapan, perkhabaran yang diberitahu oleh Rasul. Jadi atas lidah Rasul ni ghalib kebanyakan. Termasuk juga agama dihantar oleh Allah melalui Rasul ni dengan perbuatan Rasul. Dengan perbuatan Rasul. Sebab tu kadang-kadang hadis Nabi ni ada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda. Tu Nabi kata. Kadang-kadang sahabat mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara begiang. Itu maknanya Nabi tak kata, Nabi buat, sahabat menceritakan apa yang Nabi buat, itu agama. Sama ada dengan lidah perkataan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan diam. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Nabi tengok, tapi Nabi tak tegah, tak apa pun. Nabi, sahabat buat, Nabi tak pernah suruh buat. Sahabat buat. Kemudian Nabi tengok, Nabi tak pernah suruh buat. Nabi pun tak buat, tapi sahabat yang buat. Nabi tengok, Nabi tak kata apa. Itu pun perkara agama yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul. Bila Rasul diam, tak tegah, mana perkara tu tidak dilarang. Tapi disuruh buat ke tidak? Tidak, sebab Nabi pun tak pernah buat. Nabi tak pernah suruh buat, lisan, lidah. Nabi tidak pernah buat, itu perbuatan. Hanya sahabat yang buat, tapi Nabi tengok, Nabi tak larang. Itu dipanggil hukum agama juga. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, Nabi pernah tengok sahabat bercerita perkara dunia, kisah-kisah lama pada masa dulu-dulu, pada masa jahiliah. Cerita-cerita masa muda lah, kadang-kadang gitu. Cerita mana ni? Dalam masjid. Cerita dalam masjid. Sahabat ni cerita lama ni sampai ke terkeluar ketawa. Mana kira lucu sangat lah tu. Cerita lama lucu sangat. Jadi terkeluar ketawa. Nabi bukan kata Nabi tidak larang, bukan Nabi senyum, tabassum. Nabi senyum. Nabi senyum. Nabi tak larang, bukan bila sahabat ketawa, Nabi dengar cerita tu, Nabi senyum, tabassum. Nabi tidak ada qahqahah. Qahqahah ni ketawa, berdekak-dekak, Nabi tak ada. Nabi hanya tersenyum sahaja. Tersenyum tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawa ngila tu, itu bukan sunnah Nabi. Itu boleh bawa pada kerah hati kita. Bila kita banyak ketawa mengilah ni, kerah hati. Sebab Nabi pernah tengok sahabat dia bercakap ketawa. Nabi kata, jikalau sahabat tu tahu apa yang aku tahu, nescaya mereka tidak akan bergelak ketawa. Gelak ketawa itu bukan sunnah. Senyum itu sunnah. Dia kalau ketawa kuat sangat ni boleh bawa pada keras hati. Bawa pada keras hati. Ketawa je. Kadang-kadang dia yang bercakap, dia yang ketawa. Orang tak ketawa pun. Orang pun kadang-kadang ketawa, kena tengok dia ketawa. Dia nak cakap dia ketawa dulu. Kita pun jadi ketawa, kena tengok dia ketawa. Bukan lucu sangat dia cerita tu. Tapi apa ketawa? Dia ketawa. Kita pun ketawa kata ketawa lucu kerana dia ketawa. Bukan lucu kerana cerita lucu. Ada kat bala tu. Sama kalau kau puang tau. Oh, kau dah dingin lah. Habis orang dia tepuk. Tak kira orang dia tepuk tu lelaki, tak lelaki pun dia tepuk. Kau dah main ngila. Orang tu ngila sampai berair mata tau. No. Orang ngila sampai berair mata tau. Ke mana? Oh, tu bukang tu. Oh, dia punya tu. Oh lah, kalau dah ngila pesen tu memang dia akan tepuk tu, tepuk orang ni. Orang puang lagi tu biasa tau. Orang lelaki ke tahu siapa ke
keluar air mata tepuk orang ke? Oh, dia tepuk sungguh. Dia tak comel gitu. Tak comel. Kalau ketawa melampau ni tak comel. Terutama sekali majlis ilmu. Cukup-cukup tidak comel, cukup tidak beradab. Dia tidak beradab. Dia kena, jelah koda-koda je lah. Jadi ada orang ni dia senyum saja, ada orang jenis ketawa tu adalah. Nabi pun tak larang sahabat ketawa. Pada masjid Nabi tak larang. Cuma Nabi tidak ikut ketawa, Nabi hanya senyum. Tapi Nabi tak larang. Makna koda-koda lah. Jangan sapa ke berdekok-dekok berair mata tu bukan. Tetapi terkadang termasuk majlis ilmu sendiri, terkadang dia kena dia tambah sikit lah. Dia punya apa ni? Rencoh orang ke? Supaya orang tak ngantuk. Mana kalau tambah sikit rencoh dia itu menyebabkan orang tak ngantuk, hukumnya sunat pula. Hukumnya sunat. Tapi rencoh yang tertambah tu, tambah garang lah sikit tau. Tambah hebel je tak jadi kau. Tambah hebel tak jadi. Kena tambah garang kau sikit. Biar rasa juga masing tu. Tapi jangan banyak sangat. Masing pekak. Ada kerja kalau banyak sangat. Dia kena ada tambahan. Mana khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan dah yang sederhana. Yang sederhana. Serius sangat tak jadi juga. Macam kita dengan anak-anak rasa sangat tak jadi juga. Tapi kalau kita buat baik sangat tak jadi juga. Dia akan jadi naik atas kepala. Baik ayah dia, anak khabar atas kepala pun tak apa, baik. Tak jadi gitu. Dia kena sederhana. Kena sederhana. Tapi kalau masang sangat tak jadi kok, takutan. Tapi tadilah. Tapi kalau lembut sangat, lembut panggil apa? Orang kita panggil baik tau. Baik sangat dia panggil. Baik sangat. Terlampau lembut tak boleh juga. Dia kena sederhana. Jadi sahabat ni ketawa kerana cerita-cerita kisah lama dalam masjid. Nabi tak larang. Sahabat ketawa pun Nabi tak larang, cuma Nabi senyum. Itu bahawa diam Nabi menjadi dalil bercakap perkara dunia atas masjid diharuskan. Itu dalil dia. Keluar hukum haru. Sebab tu dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi didatangkan 33 hukum yang berkait dengan masjid. 33 hukum. Yang mana 33 hukum ni diambil oleh almarhum Dr. Wabah Az-Zuhaili, bubuh dalam kitab dianya, kitab Fiqh Islami wa Adillatu. Ada 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Termasuk hukum bercakap dengan perkara dunia masjid, hukumnya harus. Dalilnya tadi diam Nabi tak larang sahabat berbicara perkara dunia dalam masjid. Sampai ke keluar ketawa dalam masjid pun Nabi tak kata apa, bahkan Nabi senyum juga. Bahkan Nabi senyum juga. Maka keluar hukumnya adalah harus. Adapun hak kita duk biasa dengar jak budak cakap perkara dunia dalam masjid, amal ibadah 40 hari tidak diterima oleh Allah, itu maudhu' tak ada tu. Tu palsu, tak ada. Tu palsu. Kita biasa dengar masa budak-budak dulu cakap perkara dunia di dalam masjid 40 hari ibadat kita Allah tak terima. Itu maudhu' tak ada. Itu ada 33 hukum berkaitan dengan hukum masjid. Tapi kita nak kena cakap dunia masjid ke? Tak payahlah. Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Harus. Bukan dituntut supaya cakap dunia masjid. Bukan, jangan salah faham. Bukan dituntut. Tambah dalam masjid ni pula kita kena tengok orang tengah buat ibadah, orang tengah solat, apa semua. Kalau kita bercakap bawa kepada ketawa, menyebabkan terganggu orang buat ibadat, terganggu orang solat, itu hukum lain pula. Haram. Haram kerana ganggu orang solat.
Kalau ganggu orang solat, bukan hanya bercakap dunia, bahkan kalau membaca Al-Quran sekalipun menyebabkan terganggu orang dalam solat, hukumnya haram juga. Baca Quran pun. Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah tempat, wa imam masjid ataupun surau, kadang-kadang mereka akan buka kadang-kadang Tok Bila mengaji Quran sendiri, kadang-kadang dia pasang kaset ngaji Quran, rakaman ngaji Quran sebelum daripada masuk waktu. Waktu tu tak sudut pasanglah speaker dalam masjid surat. Kalau ada dah orang mari semayang apa semua, pakak dia pasang speaker luar sudahlah. Dia speaker dalam, speaker luar ni dia ada switch tu. Dalam dia ada switch. Dia ada switch apa ni, in out ke apa dia tulis, dia di dalam dia tulis in. Dah, speaker dalam ke apa? Dia ada tulis ke apa? Dia ada tulis speaker luar, speaker dalam apa dia tulis. Memang dia ada tulis. Masa bang kadang-kadang bang, masjid mana bang? Sebenarnya masjid kita duduk tu lah. Sebab apa? Kita pakai speaker dalam. Dia bang, dia pakai speaker luar je. Jadi kita duduk dalam ni bunyi macam masjid lain bang. Masjid ni dah kata bang tapi tak pakai speaker dalam. Jadi kita bunyi sayu kat luar. Pakai speaker luar. Jadi kalaulah sebelum masuk waktu Zuhur Asar contohnya maghrib, kadang-kadang setengah tempat ni dia pasang kaset dulu. Biar ngaji Quran dah sejik tu. Dah lama tu kaki bang tu. Mana orang pun standby. Tapi jangan dia pakai speaker dalam. Sebab terkadang di dalam tu ada orang dalam solat. Ganggu solat dia hukumnya haram. Ni kena jaga molek lah. Ni kita kata sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Sebelum subuh orang tidur. Sebelum subuh orang tidur, tak selalu ganggu orang lah. Ni tu cerita sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib. Kalau sebelum subuh, tak payahlah. Orang sedang tidur, kita nak gerak di bangun awal, tak ada hak untuk kita. Kau nak dia nak bangun awal ke nak bangun lewat? Subuh belum masuk waktu. Masuk waktu pun, waktu subuh juga panjang. Mayang awal lah. Itu hak dia. Kita tak perlu ganggu hak dia. Kita nak suruh bangun awal sikit, kita bang 2 kali sunnah. Sebelum masuk waktu subuh, bang dulu sekali. Dalam setengah jam ke sejam ke, olah bang kali yang kedua. Itu sunnah. Tetapi bang kali yang pertama pula kena pandai juga. Jangan bunyi speaker kuat macam bang subuh sungguh. Speaker hak agak rendah sikit suara. Mana bagi orang-orang yang ternanti-nanti untuk bangun awal, dia akan kejut. Bagi orang yang tak ternanti-nanti, kita kata orang-orang tua yang uzur, kanak-kanak, dia tak akan kejut dengan bang kalau speaker sound dia kuat setara tu. Kita jangan pakai speaker kuat macam subuh. Kita nak kejut habis. Nak kejut siapa? Sebab pada masa Nabi SAW, bangnya 2 kali. Tapi bangnya dengan suara sendiri, bukan dengan suara speaker. Tu kita kena kira juga. Kena kira juga. Mana suara tu biar rendah sedikit. Bagi orang-orang yang ternanti-nanti untuk kejut pagi, kejut dah dia. Bagi orang yang tidur sungguh tu, biar clear lah. Sebab subuh lambat lagi. Sekarang masuk waktu subuh, barulah bang speaker hok biasa. Kalau bang baru kejut lambat, dia mari sejik surat. Dah lambat. Kita memang disunatkan pisahkan antara bang dan iqamah sekadar terhasil kita panggil orang tengah bang tadi. Antara bang dengan iqamah ni Nabi suruh renggangkan, pisahkan qada terhasil kita panggil orang solat. Lama mana? Kalau subuh kita pergi lama mana? Kita gerak awal. Jangan. Itu dia tidur lagi, biar dia. Tu hak untuk dia tidur. Yang duk ganggu. Jangan. Duk ganggu tidur. Ganggu tidur hukumnya haram.
Jangan, tak ada hak kita ganggu orang tidur. Ini kena jaga molek. Jadi apabila kita bagi masa, mungkin 15 minit, mungkin 20 minit, ada tempat sampai ke setengah jam. Kalau pergi pula masjid hak agak cenderung kepada Hanafi, masjid India contohnya, cerah tanah baru disemai subuh. Disemai subuh pada waktu isfar. Waktu isfar ni dia panggil waktu cerah tanah. Maknanya kalau ada orang, kita nampak orang. Nampak dah orang tu. Tapi tak kenal lagi lah. Kalau kenal dah orang tu syuruk dah kot. Ya, tepi matahari dah kenal dah. Mana cerah tanah. Sebab tu dia di Bandar Jertih. Ada satu surau. Kalau bahasa Jertih dekat dengan Balai Polis. Orang masuk waktu duduk di Kampung Raja. Baru bangun lepas bab, dia pergi kepada surau dekat dengan jambatan Jetih tu lah. Ada jalan bawah tu kan, situ ada Balai Polis. Jalan lagi Ulu Besuk tu. Bagi orang kenal-kenal, orang tak kenal biarlah. Tak seduk buka lah. Ni apa apa? Dalam telefon tak payah carilah. Dia ada satu surau situ. Makna kalau masuk waktu subuh, duduk Kampung Raja tu, mari situ siapa tak komat pun lagi. Dia agak lewat. Sebab dia nampak macam pakar pesen Hanafi. Dia semai subuh lewat sebab kecerah tanah. Mungkin setengah jam, 40 minit mungkin. Baru dia semayang. Afdal dia gitu bagi mazhab Hanafi. Kita tak lah. Mana tunggu dah 15 minit ke, 20 minit ke. Tunggulah. Oi, saya ni sibuk nak pergi kerja Menghamung. Kita cerita Haji Mu'ah, hau ramah. Kalau mu sibuk, mu terus sibuklah hak peribadimu dengan urusan masyarakat. Walaupun kata Tok Bila sibuk. Tok Bila sibuk tu peribadi kamu. Sekarang ni kita cerita masyarakat. Kepentingan masyarakat. Saya sibuk, kamu larilah. Ada. Ini kadang-kadang aku aku komak sekejap dia komak lalu dah. Aku sibuk dia kata. Jadi satu tempat terpaksa kena ikut kesibukan dia. Apa kita nak ikut kesibukan dia? Dia. Kita cerita hal masyarakat. Ni kadang-kadang subuh. Nak semai qabliyah pun tak dang subuh. Ada satu masjid subuh. Subuh ni. Tu imam perah duduk ayat akhir je. Perah dia komat. Ayat akhir semai qabliyah subuh. Jadi masa bang tu imam di situ dah. Bila bang subuh, tu imam pun semai qabliyah. Tu imam tu ayat akhir je. Dia komat lalu dah. Komat lalu dah tu bila. Sebab apa? Sebab apabila sedang molek habis qomat, sedang molek tu imam beri salam. Mai subuh lalu. Nak segeranya. Tu imam pun senyap aja. Tu imam sepatutnya, mu qomat ni siapa suruh? Sebab qomat milik imam. Qomat bukan milik Bilal. Qomat milik imam. Bukan qomat milik Bilal. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak akan qomat melainkan selepas keizinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Tok Bilal tak boleh qomat sendiri-sendiri. Tok Bilal tak boleh qomat sendiri. Bukan ada pandangan dhaif mengatakan Tok Bilal qomat sendiri tanpa kebenaran imam, qomat tu tidak jadi, kena qomat semula. Walaupun itu pandangan dhaif sekalipun. Tak, Tok Bilal pun qomat ikut suka dia. Mana apa? Tok Bilal jahil bahawa qomat bukan milik dia. Yang tu imam tuan punya pula jahil, qomat milik aku. Sedang boleh sama-sama jahil. Jadi orang ramai-ramai kena ikut pesen orang jahil. Ni kadang-kadang tu imam siapa ngemutu. Apa ngemutu? Nampak you tu imam, dia pun qomat. Tu bila? Qomat, tu imam barulah. Baru siapa baru nak tukar mutu, dia qomat dah. Lepas habis qamat tu bila abang lain, cepatlah tu imam. Allah. Basi dah dia kata qamat. Lelah tu imam tu hunggar. Dah. Dia qamat bila? Nampak tu imam siapa dengan mutu? Tak ada tukar mutu. Dia qamat dah. Lepas tu, tua pula tu imam. Takkan boleh jalan laju-laju. Dia dah sok tu imam. Cepat. Basi dah qamat ni dia kata. Tu imam apa? Hak lelah. Tu imam ni.
Sebab apa? Sebab Tok Bilal pun jahil, Tok Imam pun jahil. Lepas tu Tok Imam, muka mak siapa suruh? Kau mak semula ajar dia gitu. Ni Tok Imam pula tahu milik dia, hak dia. Sunnah dia gitu. Tok Bilal qamat bukan hak Tok Bilal. Qamat hak imam. Nak qamat mesti dapat keizinan imam. Jadi kalaulah kadang-kadang qamatlah bunyi bira dinding. Qamat disuruh. Bangun qamat. Mana Tok Imam? Biar dinding tu Tok Imam. Suruh qamat saat ni lah Tok Imam. Kita suruh qamat je, bukan Tok Imam. Suruh qamat adalah kerja Tok Imam. Awak suruh qamat, awak Tok Imam. Awak mari jadi Tok Imam. Ni kadang-kadang semua tempat dia qamat. Imam ni imam. Imam mana imam? Mengigar. Imam mana imam? Dan muka mak siapa imam? Ni jeng belaka lah. Dia qamat ikut suka dia. Tu kadang-kadang dia dengar suruh qamat seorang tu. Bila dia suruh qamat je, kita qamat sebab apa? Itu imam. Sudah qamat, tarik dia imam. Kecing lah dia lain kali. Tak berani nak bunyi dah. Nak suruh qamat. Jadi kalau tak ikut ilmu kucalana lah jadi jemaah. Kucalana jemaah. Jadi bang, kemudian orang bangun, kita kira anggaran. Kita kira anggaran orang biasa lah ni. Jadi kira orang hak masuk bilik air setengah jam tu, kita dah masuk kira dia. Kita kira orang biasa-biasa masuk bilik air, kodok-kodok ahli jemaah tetap kita subuh 20 orang, 30 orang ahli jemaah tetap kitanya. Lama mana? Kira dengan waktu bang tadi dia bangun, kemudian dia siap-siap dengan sempat dia mari berjemaah, lama mana anggaran? 15 minit, 20 minit. Kita buat anggaran tu. Gitu je lah. Bila qomat tu lambat sedikit, kemudian qomat baca surah tu panjang sedikit, sebab surah subuh paling panjang nak banding dengan 5 solat yang lain. Kemudian wirid pula panjang. Habis wirid, bukan dalam 10 minit 20 minit, nak syuruk. Terbit matahari. Kalau nak cepat sembahyang Isra'. Barulah balik orang yang selesai solat subuh, selesai solat sunat selepas subuh, sama ada Isra' ataupun duha lambat sikit, setengah jam lepas daripada tu, baru dia keluar dari masjid. Orang ni akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini amalan orang tua-tua dulu. Amalan orang tua-tua dulu seumpama tu. Selagi dia tak sembahyang sunat 2 rakaat, dia tak akan balik. Orang kita sekarang ni keluar cepat-cepat. Orang ada urusan lah. Ini kita cerita, ini perkara sunat. Bila kita jerembun dengan perkara-perkara yang lain, kita dahulukan perkara yang lain hak lebih hak mustahak, gitu je lah. Ini cerita orang tak ada urusan. Kalau nak kena pergi kerja, nak kena hantar anak sekolah, bukan hantar anak sekolah, atau cucu pergi sekolah, gitu lah. Atau cucu pergi sekolah, ataulah cucu pergi sekolah dulu. Ni kadang-kadang tak ada anak, tak ada cucu, keluar awal daripada suara gimana? Pergi duduk kedai kopi. Sembang situ. Kita hantar anak sekolah siap dah. Ada situ lagi. Tak balik-balik pun lagi, bukan ada kerja pun. Tapi nak cepat-cepat keluar majlis surau buat apa? Jadi kalau qomat tu lewat sedikit, solat tu panjang sedikit, wirid pula panjang, jadi tak lama boleh sembahyang sunat, barulah boleh keluar. Bukan kata nak suruh baca ni, buka speaker awal-awal tu mengganggu orang. Tambahan pula terkadang orang yang berada di sekitar majlis surau, terkadang ada orang yang kurang datang ke majlis surau. Kurang datang, mungkin mereka datang hari-hari tertentu sahaja. Hari tarawih ke, hari raya ke, ada hari kebesaran apa-apa ke, mereka datanglah. Jadi mana mereka tak jinak mana majlis surau. Kalau kita tak jaga hak mereka pula, hak mereka liar dengan majlis surau. Orang nak tidur tak boleh, awal-awal pasal kaset buat apa? Mana? Tu ganggu orang. Ingat baik. Ganggu orang tidur di sekitar,
dan terkadang ganggu orang yang solat dalam masjid itu sendiri. Contoh kadang-kadang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang di mari awal masjid surat. Sebab dia bangun, makan sahur. Persiap sahur, mereka datang ke masjid surau. Mereka datang, subuhnya belum masuk. Mereka semai sunat. Bulan lain mereka payah dia nak waktu seumpama tu. Mereka semai sunat. Subuh tak masuk waktu lagi. Masjid surau dia pasang pulak keset. Dalam masjid lagi kuat bunyi. Luar lagi kuat bunyi. Macam mana dengan orang solat? Terganggu tak mereka? Terganggu, hukumnya haram. Itu hukum jelas. Ganggu solat, hukumnya haram. Nak kejut orang awal sedikit, kali yang pertama itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai ikut budaya sok mau buat gitu, jangan. Sebab kadang-kadang ada orang yang duduk berhampiran masjid surau, kadang-kadang rumah dia betul-betul dengan hala spekar. Oh, gegar rumah jangan main. Gegar rumah. Tu apa? Spekar tu memang kebetulan, bukan hala ke rumah dia. Spekar dia ada kan. Kebetulan ke arah rumah dia. Kuat bunyi. Kalau pagi-pagi belum subuh, ada orang tua yang uzur, kejut dianya. Ada kanak-kanak yang belum solat lagi, kejut dianya. Macam mana hak mereka? Macam mana hak mereka? Tak? Itu kena kira belaka tu. Kena kira. Hak saya sebut tadi ni, pasang kaset sebelum zuhur, sebelum asar. Orang solat jangan pakai spekar dalam. Mengganggu orang solat. Hukumnya haram. Bukan hanya kita cerita ni bab bercakap. Bab bercakap ni kadang-kadang orang bercakap, orang solat dia bercakap. Bising pulak dia bercakap. Dia bercakap dalam majlis surah, dunia apa, so kira lah. Kadang-kadang dia bercakap kuat. Orang tengah solat terganggu. Orang bang boleh cakap lagi. Orang komat boleh cakap lagi. Tengah solat berhenti sekejap. Beri salam je, cakap lalu dah. Allah kata dia ni. Kalau dalam solat tu boleh bercakap. Dok. Tak ada adab. Kalau budak-budak senang. Awak orang bang tu benda cakap ni orang tua. Haji dah lagi dah surah. Tu rasa hati dia tu. Dah. Kalau orang kecil dah apalah gini. Kalau Haji Haji orang bang ni tak beradab ni. Balah jawapan dia. Tak bagi surah dah lah. Tak bagi dah. Ngajuk. Haji nak ceritanya, terkadang hukum agama dihantar oleh Allah atas lidah Rasul ni. Kadang-kadang lidah, kadang-kadang perbuatan, kadang-kadang diam Rasul tu. Istiqrar Rasul tu diam. Mana apa dia Rasul diam, mana Rasul membenarkan. Itu agama tu. Itu agama. Cuma atas lisan atas lidah Rasul ni, hak ni hak kebanyakan Nabi yang beritahu. Itu kebanyakan. Kemudian segala perhimpunan hukum ni yang dihantar oleh Allah atas lidah Rasul ni, yang membawakan mereka itu kan segala mukallaf ni, segala hamba yang mukallaf, yang bawa mereka itu oleh hukum Allah Ta'ala ni kepada kebajikan, kepada kebaikan yang kekal. Kebaikan yang kekal di hari akhirat. Semua kitab dia kata agama ni bawa kebaikan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Nak berjaya dunia akhirat, kena ikut agama yang datang daripada Allah. Nak selamat dunia akhirat, ikut agama yang datang daripada Allah. Sebab Allah yang jadikan dunia, Allah yang jadikan akhirat, Allah yang jadikan manusia. Manusia yang baik Allah yang jadikan, manusia yang jahat Allah yang jadikan. Kemudian Allah jadikan manusia, Allah utuh Rasul. Rasul bawa apa? Rasul bawa panduan macam mana nak hidup atas dunia dengan panduan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna barang yang ada ni Allah buat. Tapi Allah buat barang yang ada dunia akhirat manusia ni, Allah bukan buat saja.
Allah utus Rasul pula cerita macam mana untuk berjaya dunia akhirat bawa agama. Macam contohlah, syarikat buat satu barang, dia akan sediakan dalam tu panduan untuk menggunakan barang tu. Jadi kita tak usah duk pandai-pandai lah. Kita nak guna barang, kadang-kadang barang tu kena sambung sendiri. Kita kena tengok situ, dia ajar kok mana. Langkah yang pertama sambung hok mana, langkah yang kedua sambung hok mana. Kita kena ikut dalam tu. Orang tulis ni tak pandai aku lagi ni. Aku sambung kok ni ya, orang buat kok lain sendiri. Pasang aja netuk lalu. Ada panduan dalam tu tak mau pakai. Nak pakai hok di sini tak boleh nah. Kena ikut sebagaimana panduan orang hok buat barang tu, pencipta barang. Sekarang samalah. Barang hok ada ni, dunia akhirat manusia, siapa pencipta? Allah. Allah cipta manusia ni, cipta kosong itu tak? Utus Rasul. Untuk apa utus Rasul? Utus Rasul untuk bawa agama. Agama untuk kita guna dalam kehidupan kita, untuk selamat dunia dan akhirat. Tiba-tiba kita tak mengikut panduan yang ditetapkan oleh Allah, sebab tu netuk tu. Tetapi bila netuk rosak ada masalah, macam mana ni nak menyelesaikan masalah masyarakat, macam mana apa? Kita ada Tuhan utus Rasul bawa agama, ambil kembali pada agama lah, selamatlah. Tak payah fikir-fikirlah. Ni nak fikir pula macam tak ada Tuhan, tak ada Rasul, tak ada agama macam kita buat. Kita kena fikir macam mana biar agama Rasul bawa ni kita boleh tunaikan, laksanakan secara sempurna. Sebab apa? Inilah baru selamat kita dunia dan akhirat. Tak ada jalan lain. Sebab apa? Nak selamat, kita kembali kepada, nak selamat atas dunia, kembali pada pencipta dunia. Nak selamat akhirat, kembali pada pencipta akhirat. Allah Ta'ala utuskan Rasul, bawa agama pada kita. Agama inilah yang akan bawa kebahagiaan, kebajikan, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ini agama, tujuan agama diturunkan kepada manusia. Ni kita buat mengigau, duk mikir kau tu, duk mikir kau ni, macam tak ada Tuhan, macam tak ada Rasul, macam tak ada panduan besar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agama pernah hukum yang dihantar oleh Allah bagi segala hamba yang mukallaf melalui Rasul, yang mana agama ni akan bawa maknanya hamba yang mukallaf tadi kepada kebajikan yang kekal, kebahagiaan yang kekal di dunia dan di hari akhirat. Itu pengertian agama. Dan segala tanda agama, empat perkara ini menjadi tandaan agama yang sebenar. Wallahu a'lam.